Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita ucap syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurniaan nikmat daripada Allah. Kita dapat bersama-sama pada malam ini dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi keberkatan kepada kita. Dalam masa di antara waktu maghrib sampai pada waktu Isya ni, kita penuhkan dengan ilmu, dan pada malam ni sebagaimana tajuk yang diberikan kepada hamba, iaitu berkenaan dengan Suratul Mulk, ataupun kita panggil Tabarakalladzi biyadihil mulk. Surah Al-Mulk ni adalah surah yang Allah Subhanahu wa taala turun di Mekah. Dari segi gaya bahasa yang digunakan dalam surah ni ulama tafsir kita dia sebut bahawa surah ni adalah surah yang boleh dikira ke awal juga turun, iaitu di awal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana di awal Nabi jadi Nabi, awal dakwah Nabi di Mekah dengan hujung Nabi di Mekah tu, ayat-ayat dia agak berbeza sikit. Ayat dia tu agak tak serupa dari segi lengguk bahasa. Bagaimana contohnya surah Yasin. Surah Yasin ni Allah Ta'ala waktu turun ketika mana di hujung-hujung Nabi duduk di Mekah. Dan kita tahulah surah Yasin ni cerita berapa dia. Dalam bahasa surah Al-Mulk ni, Tabarakalladzi ni juga boleh dikatakan turun masa Nabi awal-awal jadi Nabi. Dia panggil tahun awal kenabian. Tahun awal kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang ada daripada surah Al-Mulk ni orang panggil satu, dia panggil wake up. Wake up ni maknanya satu panggilan. Satu panggilan. Seolah-olah memanggil manusia yang sedang tidur. Kerana Allah Subhanahu wa taala tujukan ayat ini kepada mereka yang sesat, yang syirik dalam bab berkat. Syirik dalam bab berkat. Berkat ni dia ada dua kategori. Ada orang yang faham molek berkat ni, dia duduk dalam tauhid fil barakah. Dan ada yang silap faham berkenaan dengan berkat ni, dia duduk di dalam syirik fil barakah. Syirik dalam faham makna berkat.
Jadi di dalam masalah keberkatan ni kita kena faham dengan betul. Dan kita kena faham dengan jelas bahawa keberkatan ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu dalam surah ni Allah Taala cerita banyak berkenaan dengan dia. Banyak nak suruh Nabi berdakwah biar kenal Tuhan. Itulah kaedah dakwah sebenarnya. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan, aku bangkitkan ba'athna fi kulli ummatin, pada setiap umat ini rasul, ani'budullaha, ajak orang jadi hamba Allah, wajtanibut taghut, serta lawan taghut. Mana kata asas kepada dakwah ini adalah ajak orang jadi hamba Tuhan, bukan jadi hamba manusia. Dia bukan jadi hamba kepada hawa nafsu. Bila ajak orang jadi hamba kepada Allah, maka kita nak tahu ke Allah ni lagu mana. Lalu dia perkenalkan diri dia ni lagu mana. Dan kita nak kenal Allah ini hanyalah mengikut apa yang Allah Ta'ala cerita. Kita nak kenal Allah ini mengikut apa yang Allah Ta'ala cerita. Kita tak boleh kenal Tuhan ni melalui akal fikiran kita semata-mata, kecuali kita kenal Tuhan ini dengan berdalil, dengan dalil. Lalu surah Al-Mulk ni kalau kita kelih, dia memperkenalkan Allah ni lagu mana, hebatnya Allah ni lagu mana, siapa manusia ni tak boleh hidup tanpa bergantung kepada Tuhan. Itu Allah. Manusia tak boleh hidup. Sebab segala benda yang duduk dalam kehidupan manusia ini adalah perkara yang dia bergantung diri kepada Allah. Walaupun dia berasa bahawa dia boleh hidup dengan tak ada percaya ke Tuhan pun, dia boleh hidup, dah Tuhan pun bui. Kalau tak percaya ke dia pun, Tuhan bui juga. Sebagaimana Tuhan bui dah pada belum ni, pada Fir'aun, pada orang hak kafir kepada dia, Tuhan bui juga. Tapi masalah bui atas muka dunia sahaja, tapi akhirat tak bui. Orang mukmin mempunyai akidah akhirat. Apabila orang mukmin mempunyai akidah akhirat, makna kata kita nak duduk atas muka dunia pun dapat rahmat Allah, dan duduk di negeri akhirat lebih lagi nak mendapat rahmat Allah. Dan kalau kita tak boleh rahmat Tuhan akhirat ni, makna kata kita tak masuk syurga. Dan kalau kita tak masuk syurga, kita nak hidup mana? Tak gitu kan? Salah-salah pun tak ada di akhirat ni. Nak berehat sebentar kau, dangar kau, tak ada. Dua yang ada ini nama syurga ataupun neraka. Kalau duduklah syurga, benda hak manusia inginkan, benda hak manusia mahu lah syurga ni. Gapo Allah Ta'ala cerita lah syurga, makan peri, tidur peri, tak payah-payah. Ngorang pula jangok-jangok, hak jom akak air, hak jom akak buah, gapo tak payah cari galah, kata nak kait buah, syurga tak payah. Jual dia sendiri tu, jual buah tu dia reduk, dia tunduk pergi kat tuan dia, nak ambil makan banyak mana pun, tu manusia suka belaka tu. Kita ni kalau sayang kita ada kebun durian pun suka dah, bukan hak kita. Sayang kita ni kebun durian, tak kita kan? Bila mari musim durian kat Allah, kita pun dia pun tak apa nak akak mana telefon. Habis musim durian baru akak. Oh, betul maaf dia kata, buah ada, buah akhir-akhir. Tapi boleh ya mari dia kata. Sukalah kita ni walaupun sayang kita kebun durian, kita tak ada kebun durian. Sayang kita ada kedai makan pun kita suka. Dah rasa tak kita kan? Nampak dah. Sayang kita ada kedai makan itu, okey, dia ambil harga tinggi pada orang lain. Kalau bayar pun ambil harga hak rendah sikit. Mana kata hak tu baru sayang. Hak ni syurga ni menjadi milik kita. Tak payah kena bayar, tak payah kena gapo. Sudah tentu manusia nak. Sudah tentu manusia nak. Dia tanyalah agama mana pun hakikatnya nak pergi pada syurga.
Cumanya dalam surah ni Allah Ta'ala suruh kita bersih satu perkara yang ada pada diri kita, yang membuatkan seseorang itu tak masuk syurga kalau ada perkara ni. Dia panggil syirik fil barakah. Salah faham berkat yang boleh membuat syirik kepada Allah Ta'ala. Baik. Dia nak cerita bahawa Allah je ada berkat. Dan Allah sahajalah yang memberi berkat. Makhluk hak lain hanyalah penerima berkat daripada Allah. Ia tidak ada hak untuk kita ambil berkat ke atas diri dia. Tak ada. Berkat milik Allah. Kecuali orang yang memang Allah Subhanahu wa taala royak diri dia tu berkat. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lain daripada tu tak ada. Lain daripada tu tak ada. Sebab tu sahabat, sama-sama sahabat berkat, keberkatan dia dengan ilmu. Dia tidak kata dah mau bakar mu duk rapik sokmo dengan Nabi gapo kita tu pai berkat demo lah. Tak ada kata sahabat ni minum bekas air sahabat lain kerana nak ambil berkat, tak ada. Tapi rumah kita ada ke tak? Ada. Hak dalam video tu, hak keturunan Nabi mari baru ni tu, nudah dalam air lah. Tu begitu. Tak tengok video? Nak kata kau orang dah ni. Ni marah ceramah nak kata kau orang ni. Dah, tapi benda tu adalah salah faham berkat. Mana kata kalau kita ngaji molek surah Al-Mulk ni, kita faham bab berkat, kita tak terlibat dengan benda-benda lagu tu. Kita tak say bagai lagu tu. Kerana berkat tu kita faham dengan molek. Tauhid fil barakah, syirik fil barakah. Ditulis dalam kitab Risalatut Tauhid karangan Maulana Ismail, cucu kepada Syah Waliullah Ad-Dahlawi. Jawab mari kitab dia Risalatut Tauhid. Dibahas oleh tok dia lah syirik fil barakah dengan tauhid fil barakah ini. Berdasar kepada pembahagian Al-Quran, yang mana kalau kita nak tengok molek bab berkat ni daripada surah Al-Mulk, kita kena ngaji sampai surah Jin. Kalau nak ngaji secara berjuru bab berkat dalam Quran ni, kebanyakannya ayat-ayatnya Tuhan sebut daripada surah Al-Mulk sampai pada surah Jin, dan semua surah-surah ini menafikan syirik fil barakah. Syirik fil barakah mana apa? Ambil berkat tak tentu pasal, ambil berkat dengan cara salah yang boleh membawa kepada syirik pada Allah Ta'ala. Kerana Allah sahaja yang maha berkat. Allah sahaja yang maha berkat. Baik. Jadi setiap benda yang berkat, Allah Ta'ala mari royak gapo dia hak kita perlu buat pada tempat tu ataupun pada benda tu. Mana kata Allah Ta'ala tak tinggal orang tu kata berkat sini atau ikut alamu lah, nak amal lagu mana pun ikutmu. Dah Allah Ta'ala royak amal gapo hak perlu buat kalau benda tu berkat. Ada yang berkat berbentuk khususiyah dan ada keberkatan yang berbentuk umum. Ya tidak ada pun ibadah yang kita nak situ, cuma negeri itu berkat. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah. Orang baca Mi'raj tak gitu kan? Maha suci Allah yang perjalankan hambanya yakni Muhammad daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami, pada satu malam daripada Masjidil Haram Masjidil Aqsa yang kami berkati sekelilingnya dengan tanda dan ayat-ayat kebesaran kami. Itu merujuk kepada tanah suci umat Islam yang duduk perang pada hari ini, iaitu hai berkat. Sebab tu kalau kita tengok orang nak rebut Masjidil Aqsa ni, dia bukan masalah negara.
Dia masalah akidah. Akidah daripada 3 agama. Agama Yahudi, Nasara dan juga Islam. Yahudi mengatakan bahawa situ tempat suci dia. Sama juga Nasara, kerana di situ ada Nabi Ibrahim katanya. Islam semetelah lah, sebab Allah Ta'ala sebut Masjidil Aqsa alladhi barakna hawlah. Dan dah di hadis Nabi pun sebut bahawa Masjid Aqsa ni adalah tanah suci umat Islam. Maka duk berebut tu adalah perjuangan untuk akidah. Untuk akidah. Sebab tu adik kakak dirahmati oleh Allah, kita kena banyak berdoa. Sebab orang yang duduk sana tu adalah wakil kepada kita. Wakil kepada kita. Kita kena bantu dia. Nak pergi bantu lagu mana? Bantu lah hak mana orang duduk minta. Tapi biar tentu hak minta tu siapa sungguh. Sebab di Malaysia lah ni banyak NGO kita panggil, badan bukan kerajaan, dia panggil NGO. Nah, non-government organisation dia panggil. Boleh juga ustaz kata masalah. Tidaklah kata hulu sangat. NGO ni dia kutip dana dan kadang-kadang tak siapa, tak menasabah. Kadang-kadang CEO, orang panggil bos kepada NGO tu gaji belah-belah ribu. Tak tahu buat gapo. Dia hanya beri kepada orang Palestin yang duduk di Malaysia. Ni katanya beredar 2, 3, 4 orang di kalangan itu sahaja. Sebab itulah badai bukan kerajaan dikira-kira oleh kerajaan. Maknanya audit ni mana kira. Setahun sekali kena hantar laporan. Belanja gapo, buat gimana. Supaya jaga duit orang ramai. Alhamdulillah di Thailand ni ada orang-orang yang memang siapa sungguh. Di sana. Apa sungguh? Contoh kita kata Ustaz Mazlan kita duk kecek dah. Hak Palestin, hak gapo dia, ada NGO dia. Memang siapa, memang giata. Tu kita patut tolong. Dan terik ni kita kena tolong. Boleh kita katakan semua orang wajib kena waktu BPT tolong. Walaupun 10 ku. Walaupun 10 ku. Sebab itu adalah perjuangan akidah, bukannya perjuangan negara. Baik, waktu kita sambung ke dia. Kalau nak dengar tu, dia kena pergi khutbah Jumaat esok. Ambil khutbah Jumaat esok di kampung gapo, kampung Bukit ke gapo dia panggil, Alik Cerong tu. Ada satu kampung tu, khutbah Jumaat esok. Tajuk dia Khaybar ya Yahud. Mu kena ingat Yahudi sejarah Khaybar. Nak dengar tu kena dengar situlah. Kalau ayat malam ni habis modal. Adik akak tak pergi lah. Jadi baik. Sekarang ni kita nak tengok. Ni hamba sebut dulu penerangnya kepada surah ni. Nanti kita akan masuk ayat-ayat tertentu. Kita nak berhabis surah Mustahil malam ni dah ni. Kita ambil ayat-ayat tertentu tapi nak ayat berisi kandungnya daripada surah Al-Mulk Tabarakalladzi ni, iaitu bab berkat. Dan Allah Ta'ala nak betul masalah kepahaman berkat kita supaya kita faham molek, supaya kita tidak syirik dalam masalah berkat. Bila kita tidak syirik dalam masalah berkat, makna kata kita tauhid dalam masalah berkat. Kerana tauhid itu lawan dia syirik. La ilaha illallah orang panggil tauhid. Muhammadur Rasulullah orang panggil sunnah. Tauhid lawan dia syirik. Sunnah lawan dia bid'ah. Itu hak kita mengucap 2 kalimah syahadah tu. Maka bab berkat ni adalah perkara yang melibatkan syahadah kita. Ya, kita kena faham dengan betul. Makna berkat ni apa? Berkat ni maknanya benda kebaikan yang Tuhan beri tambah pada kita. Dari segi bahasanya berkat ni mudah-mudah kita kata gini lah untuk kita faham. Benda yang bukan nak makan lon ni. Orang yang Allah Ta'ala berkati dia, benda hak dia buat tu esok akhirat nak boleh juga. Sebagaimana seekor unta yang minum air, bukan dia nak kenyang hari tu je, tapi dia nak kenyang sebulan perjalanan.
Barakah, tabarrakah ni tabarrak ni juga orang panggil benda ya bukan kalau uta kat dia minum air masa tu bukan nak kenyang hari tu. Kaedah uta dia minum air hari tu nak kenyang sebulan berjalan. Sebab tu uta ni adalah benantai hak gagah untuk bawa pergi musafir. Benantai hak gagah. Uta ni benda ya Nabi bawa uta. Tapi orang tak bagi perai uta ni. Orang naik kenderaan orang buat akut barang. Jarang orang pergi perai dengan uta. Kalau kuda orang buat pergi perai. Dan kuda hak nak pergi perai ni dia kena latih supaya tahan dahaga. Sebab kuda ni dia tak tahan dahaga. Perbuatan kita latih kuda, ajar kuda supaya tahan dahaga dan tahan lasak untuk bagi perang. Perbuatan latihan tu dia panggil saum ataupun siam, hok panggil puasa. Puasa ni asalnya situlah. Mana kata puasa ni kita latih diri kita untuk sebulan kita kawal hawa nafsu untuk kita perang pada bulan Syawal, Zulkaidah. Siapa nak mari bulan lain pula, siapa nak mari puasa pula. Boleh faham ke tu? Sebagaimana seekor kuda yang dilatih dalam masa sebulan untuk dia perang, mungkin dalam tempoh sehari ataupun 2 hari. Tapi dia kena latih. Nafsu kita pun kena latih juga. Itu bab puasa. Baik. Adik kakak rahmati oleh Allah. Kalau kita kata berkat dalam majlis ilmu, makna apa? Maknanya kita boleh ilmu dan malaikat tolong doa kita. Biasa kita dengar perkataan keberkatan majlis ilmu, malaikat turun melebar sayap dia. Tidak adalah hadis Nabi dah cerita tu dah ni. Dalam majlis ilmu ni malaikat tolong tebar sayap dia sampai ke arasy Allah, dan orang yang ada majlis ilmu ni malaikat tolong doa ke dia. Tapi kena ingat, majlis ilmu hak ajar Nabi, hak ajar benda hak Nabi ajar. Kalau majlis ilmu duk ajar bab mengarut, bab mimpi ya, bab tak tahu mari mana, hadis pelesu pun masuk, hadis gapo pun tak tahu cerita, malaikat hungkar kelik. Tak usah duk katalah majlis itu majlis ilmu, majlis itu telah menjadi majlis yang mendustai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya majlis itu Allah Taala tarik keberkatan, tak ada berkat. Tak ada berkat maknanya sia-sia. Sebab nak boleh kepada satu pahala ni adalah dengan keberkatan. Keberkatan. Dan sebagai orang yang buat benda hak Nabi buat, dia telah diberkati Allah. Dia diberkati Allah. Itu kita bahas berkat dengan cara umum. Boleh faham ke tak ni agak? Kau tak faham? Kita minum air dulu sikit dah. Malam ni kita ngaji. Biasa hamba ceramah ya. Oleh kerana bui tajuk surah ni jadi alhamdulillah lah kita Tuhan bui sikit-sikit bolehlah nak syarah ke adik kakak tu gapo dia hak Tuhan sebut dalam surah tu. Bismillah. Dia ngajar ni pak cik, dia kena baca dulu. Tanya doktor kita lah. Dia kena baca. Dia kena baca, dia kena tengok. Kalau ada ayat hak belawai, apa jadi belawai ayat tu, dia kena tengok. Kalau ada hadis Nabi kait, kita ambil hadis Nabi. Dia bukan kata buka kitab syarah berada. Sabiklah kalau seorang tu guru kau siapa kau mari ngajar buka kitab kau muka surat berapa dah kita dia tanya. Soh tu tak baca. Duduk atas meja kuliah ni, duduk atas meja majlis ilmu ni baru tanya muka surat berapa. Yang munduk di rumah berapa tak tengok. Mana kata mu nak ngajar gapo hari tu? Dia ngajar tu, duduk pusing kok tu gi, kok tu pusing kok tu. Lepas tu kita kata, oh dia kata tok guru tu bisalah. Bismillah sepatah tu seminggu hura. Bisa gapo buah? Payah kau nak payah bismillah sepatah. Tak ada payah nak payah bismillah dah gitu kan? Adik kakak, kita ngaji ni kalau surah Fatihah tu kalau kita buat daurah, orang panggil daurah. Dalam masa sehari.
Daripada pagi kita kata ada dua. Pagi itu kita bagi sejam setengah. Makna 3 jam pagi. Pagi itu makna kata 3 jam. Sapa lohor, lepas lohor makan nasi, kita sambung 2 jam lagi. Habis surah Fatihah kita boleh bahas. Boleh bahas. Dan adik kakak gapo dia makna surah Fatihah dalam masa sehari. Dan benda ni patut kita buat. Surah Fatihah ni patut kita buat, hadis 40 patut kita buat. Sebab itu kunci kepada nak kenal syariat. Mana kata syariat ni kita nak kenal dengan gapo? Dengan kita dua perkara ni, dengan surah Fatihah, dengan hadis 40. Kita boleh kenal, orang panggil nguci kepada syariat. Oh, mari ainyo. Tu dia. Ainyo kat doktor pukul 10 lah. Ya kagah molek ainyo ni. Lagi main. Baik. Kita balik pada apa kita cerita tu. Hal tu berkat secara umum, berkat Masjid Aqsa dan sekitar dan tanah Syam dia panggil. Berkat majlis ilmu, makna kata Tuhan wi ilmu kita, malaikat tolong doa kita. Berkat atas tepat pula. Tepat. Masjidil Haram berkat. Tapi Allah Ta'ala tak suruh kita pergi gosok Baitullah pas kita siung ambil berkat. Ada ke? Ataupun hak hari pergi Mekah tu adik kakak beli kelambu Kaabah tu, hak mahal-mahal tu kata tipu kau Pakistan. Ni tiru ke dia kata kelambu Kaabah dia jual belah-belah ribu kok. Wak klik tu gak siung juga, siung gatung kedah wak laku nego. Wak laku nego muka Kaabah ni kata orang mari ramai. Jadi kalau boleh wak alik sekeping tu gak nego laku, wak pelaris dia kata. Kalau percaya lagu tu syirik ke tak? Syirik muka rezeki hak tu buat. Bukan nanti kau benda, bukan nanti kau azimat, bukan nanti kau gapo rezeki ni kau mana-mana pun adik kakak. Kalau kedah buruk, Allah Akbar, amu nak cerita ke? Ada kapuan bosa tu kedah tengah benda. Buruk ya kedahnya. Tapi orang penuh. Pakai pelaris kau gapo? Dok ya nasi panah, ulai budu, ikan bekok. Ikan bekok, tahu ikan bekok ni? Ikan gelama bekok tu berebut dengan lalak makan. Tapi pagi pukul 11 tu gak beratur lah weh. Bau ikan bekok tahu saja ni. Kelik di rumah tu ada begitu. Duk rindu hak tu. Pakai salah lagi pula. Nak ayak pun cara dia buat tu orang bagi Allah kedah tu kat dia buat sebutir gitu pah. Duk makan kat tu ada pohon-pohon kayu tengah-tengah benda dia buat. Tapi gak berapa ribu sehari tak tahu masuk ke dia. Tak tupak ni ada sah digeting gitu juga ikan bekok sahur juga. Mana kata rezeki tu hewi ke dia sebab Allah Ta'ala tetap rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Allah Ta'ala tetap rezeki. Wa fis sama'i rizqukum. Allah Ta'ala kata di langit tu Tuhan janji dah rezeki banyak mana. Apa pelik apanya? Dok percaya bagi lagu ni. Masjidil Haram berkat kena buat gapo? Taifina kena tawaf, akifina kena iktikaf, warruk'is sujud kena banyak ke rokok, banyak ke sujud di Masjidil Haram. Makna kata situ tempat berkat. Allah Ta'ala tak lok kita buat lah lagu mana pun Masjidil Haram tu nak berkat ikut mungkin lah. Nak ambil air Zamzam mandi ke, mula ambil gapo berkat ke dak. Allah Ta'ala sebut ibadah ni mu kena buat tempat hak berkat. Maqam Ibrahim berkat juga. Maqam Ibrahim tu bukan kubur Nabi Ibrahim, tapak kaki Nabi Ibrahim. Allah Ta'ala sebut apa dalam Quran? Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Mu ambillah belakang daripada maqam Ibrahim tu sebagai tempat musmaya. Maya belakang tu. Dengan cara berkat di atas maqam Ibrahim. Gapo lagi hak berkat? Di atas tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam tu berkat masa Nabi hidup. Berkat. Dan apabila Nabi wafat, ada sahabat-sahabat mengambil berkat dengan rambut Nabi. Kita tak nafi bagi tu. Sebagaimana Khalid ibn Walid yang memang rambut Nabi sungguh dia tak di topi perang dia tu kan. Bukan gapo dia ingatkan Nabi ya. Bukan nak kata berkat ambil berkat daripada dak. Dia ingatkan Nabi.
Sebab hak tu memang hak Nabi sungguh, dah keberkatan yang ada lah. Sebab hak Nabi sungguh. Tapi rambut-rambut Nabi gapo tu semua terbang dalam debu perang belaka. Mana cabut-cabut topi tak tahu pas mana. Ada lagi 2-3 sahabat hak orang panggil sipel rambut Nabi gapo pun habis tak ada ngegitu, tak tahu duk mana. Lama tak tahu duk mana zaman sahabat, zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in. Lama. Tiba-tiba jumpa zaman ni. Oh besok zaman ni. Jumpa pula bukan orang mari atas, dalam mimpi. Jumpa dalam mimpi. Kau bisa lagi. Pakai ambil berkat lah kita, moga hak Nabi tinggal. Lepas tu, mari jumpa darah Nabi pula. Darah Nabi. Jumpa. Oh bisa. Tabi'in tak ada jumpa. Anak murid pada tabi'in tu, tabi'in pun tak ada jumpa juga. Orang panggil hak kurung salah tu tak ada seorang habuk jumpa. Mari hak belakang kholah ni baru jumpa. Oh bisa. Ilmu gapo dia mau pakai? Minum airnya sikit. Ilmu gapo dia mau pakai? Bismillah. Kau tak kerti belakang bagi tu. Nak kerti guana muka Nabi tak ajar. Nabi tak ajar pakai lagu tu. Kalau sahabat hak jumpa dengan Nabi tu, kita kata betul, sahabat memang tubuh Nabi berkat sungguh. Peluh-peluh Nabi pun orang kata bau wangi. Ajalah sungguh. Betul. Tapi lah ni Nabi tak ada dah. Nabi wafat dah. Kita pergi Madinah tu buat apa? Orang panggil ziarah makam Nabi. Dan ziarah makam ni ada belaka dah Nabi ajar sebelum Nabi wafat lagi. Lagu mana kita nak ziarah makam, lagu mana kita nak ziarah kubur. Semua dia ajar. Nampak kata ibu bapa kita berkat tak? Memang berkat ibu bapa kita. Berkat ibu bapa kita tu bukan kita ambil berkat daripada dia. Berkatnya kita mendapat berkat kerana kita pera ibu bapa kita. Kita jaga ibu bapa kita. Jaga hati dia. Bila dia tua, kita pera dia. Kita ni diberkati Allah Ta'ala dengan sebab kita buat baik pada ibu bapa kita. Banyak lagi lah benda hak berkat. Lani ni benda hak tak ada berkat mana, benda hak tak berkat gapo tapi dibuat berkat. Hak tu zaman hari ni duk kalau payah-payah beranak baca ya tarim wa ahlaha, ya tarim wa ahlaha tu. Ada ke orang duk ajak? Kalau ada masalah gapo, kalau payah-payah beranak dia kata, kita kata ya tarim wa ahlaha, wahai tarim dan ahli dia, kerana di bumi tarim. Tarim ni di mana? Di Hadramaut tu. Bumi tarim ni bumi berkat. Berkat di tarim ni, siapa sore ustaz tu kata, jangan duk kata kau orang tarim sebab anjing di tarim pun wali. Oh bengong molek kita dengar. Oh sekali dengar tu pasal macam ping desing telinga. Hak kecek ni tak khabar kau lagu mana kau wallahu a'lam lah kali putus waya kali. Kecek benda lagu ni. Kita tak nafi mana-mana tepat pun berkat kalau Tuhan nak buat berkat, tapi keberkatannya bukan duduk pada tu. Bukan duduk pada tu. Kalau kita kata bumi tani pun berkat. Berkat dengan apa? Berkat dengan ilmu tu Syekh Daud. Syekh Daud Fatani ni. Soho Syekh Daud tak gitu. Syekh Daud dia ada kitab dia sendiri, dia mengajar kitab dia. Tu baru untuk guru. Supaya Dr. Ismail Tufi kita lah. Dia ada kitab dia sendiri yang mengajar kitab dia. Dia tengah nulis tafsir Al-Bayan. Bukan kita nak akak kata, orang demo akak. Bukan lagu tu. Mana kata dia buat tu buat sungguh. Zaman dulu Syekh Daud mari buka pondok. Orang mari ngaji di tani gapo balik anak murid Syekh Daud penuh berstebaran di Nusantara nak kita kata. Di Malaysia ke mana, sampai di Kemboja pun ada. Pondok hak bekas anak murid Syekh Daud.
Dah, syekh kita ni mari buka universiti. Zaman dulu padan lah, tak ada universiti dengan pondok. Orang boleh balik zaman ni buka universiti, ada 40 lebih pelajar daripada luar duk mengaji situ. Ni orang panggil orang nak bina ummah, nak bina masyarakat. Lepas tu tok guru lain ke apa, tok guru tua-tua pun ada jasa. Kita tak nafi adik kakak, keikhlasan tok guru tua ni, dia pergi nebah dalam hutan, dia pergi buka pondok payah wak dangar. Dengan sebab itulah orang kita pandang ngaji, pandang semaya. Tak gitu kan? Jasa dia juga. Jasa dia, kita tak boleh nafi. Benda jasa tetap jadi jasa. Tapi benda hak bersalah dengan gapo hak orang panggil hadis ke gapo, kita kena royak. Sebab kita diajar tidak taksub kepada siapa-siapa. Tidak berdoa taksub ni ambo terjemah dengan berdoa sangat dengan siapa-siapa sekalipun. Hatta dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun marah kita puja dia sebagaimana orang Nasara puja Nabi Isa, sepakat Nabi Isa ni jadi anak Tuhan. Marah, orang Nabi marah. Allahu Akbar. Baik. Ada satu riwayat Nabi ni baca surah Sejadah dengan surah Al-Mulk setiap malam Nabi baca. Dan baginda tidak akan tidur kalau tak baca ni. Dan inilah kelebihan yang ada pada surah Al-Mulk. Tapi hadis-hadis berkenaan dengan kelebihan surah ni ada hak dhaif. Ada hak orang panggil mauquf. Mauquf ni makna berhenti, terhenti kepada sahabat. Mana perkataan itu perkataan sahabat, bukan perkataan daripada Nabi. Dan hak kita rusingnya takut capung dengan hadis palsu. Capung hadis palsu. Tapi ulama kita dia tak berlaku dah. Kalau hadis tu orang panggil tak berapa nak lemah sangat, lemah juga tapi tak berat berdoa, kita boleh amal. Boleh amal, tak ada masalah. Pasal surah Al-Mulk ni adalah hadis iaitu minal Qur'ani 30 ayah. Syafa'ati rajulin hatta ghufira lah wa hiya tabarakalladzi biyadihil mulk. Daripada Quran ni ada 30 ayat diberi pertolongan kepada orang yang membacanya. Diberi syafaat kepada orang yang membacanya. Siapa syafaat ni? Quran hak beri syafaat ke dia di hari akhirat dengan sebab membacanya, iaitu tabarakalladzi biyadihil mulk. Dan ada juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata hadis Nabi tapi orang panggil mauquf, dia berhenti setakat Nabi sahaja. Dia berhenti setakat sahabat saja, tak sampai ke Nabi. Iaitu barang siapa hak baca tabarakalladzi biyadihil mulk, maka dia akan terlepas daripada siksa kubur. Itu di antara hadis ni. Tapi darjat dia tu rendah lah kita kata. Tapi taklah siapa berat berdoa. Kita royak terang-terang. Royak terang-terang. Baik. Tapi ada juga hadis daripada sanad yang sahih pun ada. Berkenaan dengan tabarakalladzi ni. Dan banyak lagi hadis-hadis yang lain menyebut berkenaan dengan tabarakalladzi. Tadi kalau kita bicara bab masalah kelebihan surah ni mengikut pandangan ahli hadis, kita kena ngaji lagi orang panggil ngaji mustalah hadis. Iaitu ngaji cara nak faham hadis tu sahih ke lagu mana. Banyak cerita pula jadinya. Tetapi hamba boleh buat kesimpulannya bahawa molek baca surah Tabar ni tiap-tiap malam molek. Sebab dia Quran nombor 1, yang keduanya dia tu ada kelebihan walaupun hadis tu tidak berapa kuat. Tapi tak apalah, tak apa kuat pun, mudah-mudahan Tuhan catat kita sebagai orang yang sentiasa baca Quran. Boleh faham kan ni? Baik. Yang pertama Allah Ta'ala sebut pala tajuk surah ni berkat. Maka Allah Ta'ala pun sebutlah tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baik. Perkataan tabarak ni maknanya Allah yang sangat-sangat berkat. Maha berkat Allah Ta'ala. Itu makna tabarak. Allah yang sangat berkat. Lepas tu segala keberkatan itu duduk pada dia belaka. Mungkin kita kurang makna faham berkat ni, tapi hamba sebut dah tadi. Berkat-berkat ni maknanya kata seseorang itu dirahmati Allah dan Tuhan nak beri syurga ke dia kalau dia tu menggunakan keberkatan yang ada pada Allah dengan betul. Baik. Nak guna lagu mana? Tuhan yang maha berkat.
Bila Allah Ta'ala tu sendiri maha berkat, makna kata seluruh nama-nama dia tu berkat berlaku. Boleh bayangkan ni? Berkat berlaku. Nama Tuhan ada berapa? 99. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Pada Allah itu ada nama-nama yang baik, maka serulah nama dia dalam kamu berdoa kepada Allah Ta'ala. Jangan seru saja, tak minta, jangan. Oleh kerana itu tidak ada orang panggil zikir Nabi hak jenis seru saja Tuhan tanpa minta, tak ada. Tidak ada. Contoh kita kata ya Arhamar Rahimin irhamna. Contoh doa Nabi ya Rabbi Jibril wa Mikail wa Israfil. Wahai Tuhan Jibril, Tuhan Mikail, ada doa belakang dia pula. Mesti ada ya Zal Jalali wal Ikram. Mesti ada doa belakang dia. Dia tak jadi zikir ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah ni kurang orang Melayu ni. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Allah. Wasabah besar ni. Kata tekok berat, tekok. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Duduk zikir. Ya, ambo pergi Mekah ke? Ada orang Indonesia, maka sebab nampak derong Indonesia duduk tubuh dia tu. Kita duduk sini. Ambo duduk sini, orang Arab duduk sebelah ambo ni. Belah tu duduk zikir ya Latif, ya Latif tu lah. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, duduk zikir. Lepas tu, Arak tu cubit ambo. Dia kata, apa dia? Tahu aku. Tak tahu kita pun tak faham. Oh, dia kata. Mu mari mana kata? Kita kata mari Malaysia. Oh, dekat dah, dia kata dekat dah. Ada, aku kata aku bakal Pakistan, jauh, dia kata. Dia koyak ke dia dah. Aduh, ya Latif, wasabah besar, wasabah tu. Yang heret wasabah tu berong. Berkali kalau duduk di rumah, tikus berlari. Tengok wasabah yang besar tu lah. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Ya Latif. Gitu. Bertingok gitu. Ya Latif mana wahai Tuhan yang maha lembut. Wahai Tuhan yang lembut. Wahai Tuhan yang lembut. Lemah lembut. Apa nak minta gapo panggil saja. Tak boleh kita panggil orang saja apa nak gapo. Mak, betul sini. Ada gapo? Tak ada gapo saja panggil. Aku tapam ni. Kerja-kerja saja duk pagi-pagi bukan dia lah. Mesti ada benda. Maistah nak masuk wak goni ni. Kita bukan macam budak kecil. Kalau budak kecil pernah sampah panggil abah dia panggil. Gapo? Suka saja. Saja nak suruh abah dia tu tarik perhatian ke dia. Pasal dia budak-budak. Kita dengan Tuhan ni kita hamba Tuhan. Sebab tu apabila sebut ya ni adalah kepada Allah sahaja. Dan kepada orang yang ada depan kita. Dan orang tu ada. Contohlah kata mak kita panggil. Mak kita panggil, mari start. Gapo dia kita balas pada mak kita? Kalau orang Arab dia guna bahasa molek, dia kata labbaika ya ummi, dia kata. Labbaika ya ummi ni maknanya kita sahut seruan kita. Kita sahut seruan mak kita. Ya wahai ibu kesayanganku, mana begitu? Ada gapo? Dah. Orang hendak minta dengan kubur tu, lagu mana? Wahai Syekh Abdul Qadir, tolonglah aku. Wahai, tu iyalah tu. Nak tolonglah aku. Nak tolong aku mana? Kau itu mati dah. Kalau kita pergi ke hospital, mau sakit ke, kita kata, tolong hamba, bomo, sakit ni. Mana sabar bomo hidup. Tapi kalau kita pergi kubur bomo hok pakai tulang tu, kita pergi kubur dia, tolonglah bomo. Dengan berkat bomo pakai tulang. Nak hamba ni patah kaki, tolonglah, siap. Tak jadi. Ini mau sakit lah. Belah paha tu jadi masuk besi ke berapa dah kita kan. Sebab apa ada orang berakidah lagu ni? Kerana dia kata Nabi ni hidup supaya hidup biasa. Ruh Nabi tu pergi rata-rata. Kita ngaji hadis, ruh orang baik ni Allah Ta'ala sipah. Duk lepas paruh burung hok duk terbang di syurga.
Allah tawaffal hin anfusahina. Allah Taala hak pegang roh masa kita tidur, dak Allah Taala pegang roh masa kita tidur tu Tuhan pegang, dan masa kita sedar tu Allah Taala hak tiup semula. Tu akidah kita tu. Roh orang jahat apa Tuhan? Tuhan tak mana Tuhan letak di lembah Fujar, nama dia berdasar pada hadis. Kalau orang ngaji hadis, jumpalah bagai lagu ni. Allah, apalah ustaz rumah kita ni tak buka hadis kecek. Heran sungguh. Duk main hadis hak dia mau duk baca tu lah apa, tak buka Bukhari ke Muslim, Ibnu Majah, Abi Daud, Nasa'i, Tirmizi. Banyak lagi duk cerita pasal Nabi kita, Nabi royak gapo, apa tak buka tu. Lepas tu mulalah duk kata ruh, bila ruh Nabi tu kita berakidah kata ruh Nabi tu boleh tubik daripada Madinah tu. Tu ya kita dengar cerita ada seorang tok wali hak pergi masuk di kubur Nabi, Nabi ulu tangis saling dengan dia tu. Nabi ulu tangis saling dengan dia. Wah, bisa. Mana kata dia sahabat lah, mana kata. Lepas tu Nabi mimpi jumpa Nabi pula. Nabi ajak amalan ke dia. Nabi tak pernah ajak amalan tu pada sahabat. Maka dia tu sahabat ataupun dia lebih bisa lagi pada sahabat. Sebab Nabi kena ajar ke dia. Dia pula duk hari ni, duk zaman ni, duk tahun ni. Adakah munasabah agama lagu tu? Cepat kat fikir Sementara nak dengar, nak fikir, nak terima dengan otak ni, cuba tolong fikir. Manusia ni janganlah jadi supaya lembu. Lembu dia tak perlu pada dalil lembu ni. Kita royak hatu-hatu lah. Rupuk banyak air pun banyak air. Dia makan situ lah. Makan boleh 3 hari. Lepas dia tinggal. Muka cerah perut. Penatai lembu pun reti. Kita duduk ceruk rupuk hot tepi apa orang panggil tepi pari air tu. Rupuk tu banyak air. Lembu makan 2-3 kali. Apa tu tak sih? Sakit perut. Lembu pun reti tak sih makan. Hak lagu tu sakit perut. Lepas kita ni buat apa? Duk tulis degok hadis pelsu ni buat apa? Allah penak pada lembu ke? Kalau kita kata ke marah. Tak maaf lah weh, mau kata dah. Lembu tak perlu pada dalil. Orang ni perlu pada dalil. Apa dia mau buat gini? Apa dia mau buat lagu ni? Sebab semua kita akan ditanya dalil di hadapan Allah. Semua kita akan ditanya dalil. Orang yang baik Tuhan tanya, adakah awak buat gini? Tu soalan untuk orang molek. Adakah awak buat lagu ni? Ya Tuhan. Tak apa, aku maaf lah kau dah. Sebab muak kira dengan aku atas muka dunia awal lagi. Akak pula so. Muak lagu ni kau? Ya. Tak apa, aku maaf dah. Bak mutabat awal-awal. Tapi kalau tak ada tabat, Tuhan tanya, orang jahat Tuhan tanya, bapa buat lagu ni? Bila sebut kenapa buat lagu ni, perlu pada dalil. Bila Tuhan tanya kita, bapa buat lagu ni? Tahu dengar orang royak. Bahamu dengar orang royak, Tuhan kata, mu tak ada otak nak fikir. Otak mu duk mana akui kamu tu. Nasib mu pandai fikir nak sedap. Tuhan koyak ke dia kan. Walau Tuhan kata ke dia, ikan mu tak sihat buruk. Nasib mu pilih hak sedap. Kalau mu orang tawa kamu orang tua, umur 81 dengan umur 18, mu ambil hak 18 nak buat bini. Kabar-kabar hadis palsu mu telan molek-molek. Otak mu duk mana Tuhan tanya. Kalau Tuhan tanya kita nak kata lagu mana? Tu baru ambo tanya tu. Ambo ni hak makan nasi serupa dengan demo jugalah. Tapi kalau Tuhan nak tanya, lagu mana kalau Tuhan nak tanya kita lagu tu? Tuhan tanya ke ustaz, nak tahu kan terah mati. Tuhan tanya ke dia, kalau boleh terah tak kan? Terah mati, pas terah hidup semula, pada mau royak kawin, Tuhan tanya ke apa? Masalahnya terah ni tak boleh mungkin mati sekali sore. Tapi orang hok pergi di akhirat tu, hok nama Nabi SAW, Nabi Muhammad kita tu, dia pergi di akhirat. Dia tengok dah gapo berlaku di akhirat, Isra Mi'raj, tidak gitu kan? Dia main royak kita. Apa yang kita payah nak percaya di atas perkataan Nabi kita? Duk ambil perkataan orang lain percaya tu apa? Allah sakit tekuk lah weh ngajar. Malam-malam duk main lagu ni. Baik. Kemudian batai tubuh Nabi yang tersebut memang ada. Dan keberkatan. Cara nak ambil berkat dengan Nabi umat akhir zaman ni lagu mana? Nak dapat keberkatan Nabi. Terai-terai Allah Ta'ala ajar dah. Selawat ke Nabi. Selawat ke Nabi ni adik kakak adalah syariat kita. Mana kata seorang tu bukan hamba Tuhan kalau tak selawat ke Nabi.
Sebab Allah suruh selawat ke Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallim. Selawat dan salamlah kamu kepada yang sesungguhnya. Mari hadis Nabi pula. Man salla alayya wahidatan, mana-mana orang selawat ke Nabi sekali, sallallahu alaihi bi asyara, Allah Taala balas dengan 10 kali. Allah Taala balas selawat tu bukan Allah Taala selawat kita, dak. Allah Taala beri rahmat kita, beri berkat kita. Allah Taala mudah urusan kita kok di atas dasar kita selawat ke Nabi. Kenapa kata ni? Maka selawat itu orang panggil syariat. Kok Nabi ajar. Sebab tu selawat tak boleh reka. Selawat kena bagi Nabi. Boleh faham ke tak dia kata? Dah pada orang duk kata asyraka ke apa tu. Hak tu bukan selawat dia panggil tu. Hak tu pujian kepada Nabi. Boleh pahala ke tak? InsyaAllah boleh pahala. Kalau kena puji molek boleh pahala. Tak akak Nabi tinggi berdoa-berdoa tak apa. Ada syair-syair hak puji Nabi. Nah, sallu ala khairil anam al-mustafa badrit tamam sallu alaihi wa sallimu ishfa' lana yawm az-ziham. Boleh nak orang panggil nak kita kata nak buat lagu tu. Tapi ujung tu yashfa' lana, beri syafaat kami. Bukan Nabi beri syafaat, Nabi beri syafaat dengan izin Allah Taala. Tapi tak apalah nak puji Nabi. Nak oyakkan Nabi gapo nak oyak. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Boleh. Tak terbit boleh purnama. Nak oyakkan Nabi dah ni. Anta syamsul, anta badrun, kamu ibarat matahari, ibarat bulan, indahnya Nabi. Ada ya sahabat puji Nabi, ada syair-syair Hasan bin Sabit. Kita tak tolak bagi lagu tu. Hak kita tolaknya berdoa lalu. Lalu lagu mana ada satu tu? Ya Rasulullah, ya Nabi, sebut laka syafa'ah. Tak boleh. Milikmu syafaat. Bukan milik Allah. Sekarang walillahi syafa'atu jami'ah. Kepunyaan Allah syafaat tu. Kita nak minta syafaat Nabi, kita kena minta syafaat Allah kerana la yashfa'u indahu illa biiznih. Nabi tak boleh, Allah Ta'ala siapa pun tak boleh bagi syafaat kecuali dengan izin daripada Allah Ta'ala. Jelas situ. Makna kata menasib puji Nabi pun kita tak marah. Lepas tu bangun diri belakang, pakat lambar tangan. Ya Hanana, lambar tangan. Kita tanya orang sini, lambar tangan apa orang kata? Tak ada saja. Kalau di Pakistan, Berelwi ya lambat tangan gini. Lambat tangan ke Nabi mari. Hamko bolana ya Rasulullah. Dia kata, Berelwi tu. Hamko bolana ya Rasulullah. Dia sebut. Panggillah kami Rasulullah, panggil kami Rasulullah. Suruh Rasulullah panggil dia pergi Madinah. Betul ke lagu tu? Tak betul. Walaupun itu pujian kepada Nabi. Bermakna kita tidak menolak semua qasidah-qasidah orang baca, kita tak tolak. Tapi kita tolak benda tak betul dengan syarak. Tak betul dengan syarak. Sebab kita dalam kitab Zanji pun ada sebut. Dah, marinya roh Maryam dengan roh apa ni orang panggil Asyah sambut Nabi bila masa mu tahu roh-roh ni urusan Tuhan. Jangan duk baca lah tu. Pok kita tahu Allah ya. Abtadi'ul imla bismidzatil aliyah. Allah tu ya pok kita. Apa tu makan gula ayam. Tak darah saya tahunya. Maaf lah kita guna bahasa tapi nak oyak bui. Cucek kat dulu. Benda tu orang kata boleh baca ke tidak, molek ke tidak nak baca.
Kalau benda-benda lain lah lagi sallallahu ala Muhammad sallallahu, kita kata dia ni puji Nabi lagi. Hak molek ambil pergi, tapi kalau tak kena dengan akidah dan nak tahu akidah ni dia kena ngaji hadis Nabi, kena ngaji Quran baru nampak akidah. Kita bahas bab berkat ni. Biyadihil mulk, das di tangan dia segala kerajaan. Duk dalam genggamnya dia berlaku kerajaan. Allah beritahu dalam ayat ni kuasa duk dalam tangan genggamnya dia berlaku. Makna kata kekuasaan dia. Allah tak seduk fikir tangan seperti tangan kita lah. Cuba kita kecek gini. Siapa dia ramai-ramai tu? Anak tangan kawan belakang tu. Anak tangan kawan. Pas orang tu pun tanya, bila tanganmu beranak? Dia pun ni tak segar dia kecek lagu ni. Dah, bahasa orang gunung. Bahasa orang gunung. Sepuluh lembu putus. Oh kawan mari, minta maaf lah weh, lewat mari mesuarat. Lembu putus. Lembu putus ke tali putus? Tidak kata tali putus kan? Tapi bahasa orang kecek lagu tu. Lembu putus. Budak sekolah. Orang mah budak sekolah. Budak sekolah kita kata. Nah, budak sekolah. Budak tu sekolah. Budak pergi sekolah lah. Rumah sakit. Bukan rumah tu sakit. Orang tu sakit lah rumah tu. Tapi pasal dia kecek lagu tu. Gak, benda lagu ni orang Arab dia faham lah. Biar dihilmu dia faham lah. Tak ada tanya dah. Tak ada kata tanya lagu mana puluk tu. Tak ada tanya sahabat. Tak ada tanya tanya lagu mana. Sahabat bakal gitu. Ya tu tanda sahabat tu faham. Tak okey lah sahabat tak faham. Sekecil-kecil benda sahabat pun dia tanya Nabi. So besar-besar benda. Kecil punya perkara pun sahabat tanya. Oh ni masalah akidah. Masalah berkenaan dengan tangan, muka ni. Memang gitu tu saya sebut gitu lah. Tapi fikir pun tak tubik. Kali aku nak fikir juga. Allah pecah otak-otak pun tak ada apa. Ambo tu duduk marah kan. Tapi tak tubik. Lah sekali. Lagu mana Tahu? Lepas tu? Tak tahu lah. Nak fikir tak tubik dah. Ni orang kata tak jumpa cari Tuhan dia sendiri jadi Tuhan ni. Tak jumpa cari Tuhan dia sendiri jadi Tuhan. Nak lah lagu tu. Boleh jumpa lah. Baik. Ya akhirnya adik kakak dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bila Allah Taala kata segala kuasa duduk dalam tangan aku ni, makna kata kalau kita ambil ayat lagi kulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha'. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran bahawa dialah hak pegang satu kuasa dan kerajaan. Kepunyaan dia segala-gala, dia boleh bui pada siapa dia nak, boleh ambil pada siapa dia nak. Baik. Kalau kita nak cerita lah adik kakak rahmati oleh Allah, sebenarnya akhir zaman ini adalah zaman kebangkitan Islam sebenarnya. Zaman Islam nak bangkit. Sebab banyak dalil kita tengok. Banyak dalil dan Islam nak bangun ni dia tak perlu pada kita. Sebenarnya Tuhan sendiri boleh buat naik Islam. Cuma kalau kita pergi tolong sebagai hamba Allah Ta'ala mau naik ke agama ni, dia lebih pahala boleh kita. Walaupun mungkin kita tak buat sepenuhnya, tapi kita buatlah sekadar yang kita mampu. Bermakna kita telah menolong agama Allah Ta'ala. Menolong agama Allah. Adakah Allah tu perlu pada pertolongan? Dia tak perlu pada pertolongan. Dia boleh buat seorang-seorang dia ya. Tak ada masalah. Islam ni Tuhan jaga. Tapi Tuhan nak bagi kita syurga, nak bagi kita pahala. Di atas asbab kita jaga agama Allah ini. Tengok kepada apa yang berlaku di seluruh dunia ni. Berasa pelik. Negara Arab berasa puas dengan Quran. Negara Barat nak terima Quran. Berapa puluh gereja-gereja di negara Barat dijual jadi masjid. Saudara-saudara Pakistan yang duduk nego di UK, di London, Birmingham dan beberapa tempat lagi. Berapa ramai dia duduk nego situ, dia buka masjid. Siapa tak ada orang nak pergi gereja, hari Ahad semaya tak ada orang. Terpaksa dijual jadikan masjid. 2-3 tempat, bukan satu tempat. Nak ayat beri bahawa takut dia duk serai Arab
Jangan Islam, jangan Islam. Khabar-khabar tepat dia kan dia akan masuk Islam. Akan masuk Islam. Dan kalau kita tengok kepada geografi, tengok pada politik dunia yang berlaku pada hari ini, memang zaman kita ni orang panggil zaman kebangkitan Islam. InsyaAllah tengoklah. Cuma diri kita ni kena terlibat dengan apa? Kena ada benda yang kita bangun di kampung kita, di kawasan kita. Baik, kita kecek kawasan kita. Kecek kawasan kita. Gapo dia yang kita bangunkan Islam di kawasan kita? Di atas kuasa yang Tuhan beri kepada kita. Ingat kuasa ni Tuhan boleh tarik bila-bila masa. Adik kakak mungkin boleh fikir orang ada pitih dia boleh meritah, dia boleh ada jawatan. Tapi kena ingat satu hari manusia muak dengan pitih. Sebab dia boleh pitih sekali tu je, tangan dia mau nak turun. Tapi dia tanggung susah, getah tak naik rega, gapo pun tak boleh makan, dia tanggung 5 tahun. Adakah dengan 10,000 kok ataupun 1,000 kok ataupun berapa kok hak orang bui tu boleh beli beras selama 5 tahun? Kalau kita kecek mudah-mudah ni, ambo kecek ni bukan di sini saja, hatta di Malaysia. Di Malaysia. Terang kata daripada dulu pun kata politik pitih. Last sekali jatuh. Haji kata meritah lama tu jatuh molek-molek. Sebab apa? Sebab rakyat telah muak dengan pitih. Dan mau bui pitih boleh belanja lah seminggu duk mari Patan Nara ni duk sengeh suka muka bui pitih ke? Dah, cucu nak lucing gapo bini pula kalau bui pitih tu abai. Nak malai panggil. Kalau lah tak boleh pitih tu pok war panggil. Dah, boleh pitih tu abai serabut bini boleh 1,000 kau, nama boleh 3,000. Hak ni banyak ni tak ada apa habis. Tapi lagu mana kita nak hidup 5 tahun? Bermakna pemimpin yang kita nak naik adalah pemimpin satu hari nanti adik kakak akan tengoklah. Adik kakak tanda mau kecek ni pukul berapa, hari bulan berapa. Otak adik kakak ni akan berubah satu hari nanti. Adik kakak akan pilih pemimpin yang betul-betul cakna kepada kebajikan rakyat. Akan tengok. Duit bukan segala-galanya. Tapi tak boleh buat gapo kalau tak ada duit. Tapi jika kita tak ada, manusia ni dia ada harga diri juga. Kalau dia tak ada sifat Yahudi lah. Yahudi tak ada harga diri. Dia sanggup buat gapo, pitih-pitih pun dia tak boleh kira lepas Yahudi ni. Dia jual agama dia. Tok lebar dia. Siapa pun di kalangan Yahudi daripada mula sampai terutamanya Tok lebar. Tok lebar Yahudi tak lepas dengan pitih. Sanggup dia tukar kebenaran dengan kebatilan. Kerana apa? Kerana pitih. Tu terlebar Yahudi punah jalan ambil agama sampai dia kena laknat Tuhan sampai hari ni kerana dia ambil pitih duduk depan. Pak kita boleh setara tu. Cuba dek akak bayar kalau kita duduk lah kadang lagu tu kan. Anak kita jadi punah, masyarakat kita jadi punah. Kalau kita duduk lah kadang lagu tu adik kakak kita nak tubik pintu rumah tu terpaksa kunci 2, 3, 4. Rumah kita takut orang masuk, orang pecah rumah. Benda tu berlaku di negara-negara yang kita sebut negara-negara maju, tapi otak tak maju. Otak tak maju. Tetapi ada negara yang bukan Islam, tapi Tuhan beri dia fitrah. Fitrah semula jadi dalam hati dia nak kepada keselamatan gapo. Siapa tubik daripada rumah dia tu tak kunci pun pintu. Tak ada orang masuk. Sebab apa? Sebab tak ada orang memerlukan kepada duit. Kerana rakyat tu ditanggung oleh kerajaan dengan baik. Cuba negara Qatar. Qatar, kita panggil dia ni. Negara Qatar. Kalau dia mari masjid, dia kakak musim panas, dia tak mampu hinjing sebab panas. Mari dengan Ferrari, mari dengan apa gogoh hinjing duduk tu. Tu email mari Ferrari. Brom, siapa kata tu email siapa dah? Dia tak mampu hinjing. Bapa? Kerana panas doa, panas sangat-sangat. Dia tak mampu hinjing. Tu email. Orang ni pun mari tak mampu hinjing pakat semaya belakang. Tak ada orang nak buat lari kata dia. Sebab rakyat hidup dengan senang. Boleh cari makan. Adik kakak percaya ke tak kalau adik kakak kata tempat kita dan
Orang boleh hijau belakang semua sekali, semua duduk dalam keadaan tenang. Ada kakak tinggal kunci motor di motor tu pun tak apa dah berasa. Apa yang nak ambil? Lah ni jangan. Jangan buat tawakal lebih berdoa. Mulut rima duk gitu gi juga tak apa tawakal. Nak mampu bayar rima ya awak dia ke? Dah. Tinggal kunci Allah tua, hak kunci tinggal. Hak duk depan rumah kunci habis segala benda lah. Pintu, pagar, kunci, patu motor, pulak kunci. Ni aku demo juga. Habis-habis tak boleh hakuk, nya curi tu kapareta tu. Ada dah mungkin ngajar sore. Oh tu email, motor tu email. Natu baru beli 2 hari. Turun motor start gerom, tak hidup motor. Start motor tak hidup. Amal duk tengok dah pelik ni. Mana tu email pongo. Tahu nak motor apa kata beli 2 hari start tak hidup dia kata. Ambo pun kata kena sabar lah tu email. Ngadi bawa ambo ngajak bab sabar. Sabar ni payah dia kata. Dia marah kita pula. Ustaz pun kata sabar ni payah kita tu sejak beroyo backing. Ambo pun kata takut tak ada minyak dia pun buka taki yo hidung lana dia kata. Bau ni dia kata. Dia pun mata tak nampak. Ambo pun tunduklah ke bawah. Tak ada kapereta. Start pakai amak pun tak hidup. Dia pun rembah motor napai mana. Dia kata curi kapereta motor aku. Kelik nyok jalan kaki mujur lah rumah dia terdekat. Tapi dekat-dekat pun kita ambil juga dia buat kelik ya. Taknya dia sakit lutut. Nak oyak bui tak boleh rakuk dengan motor-motor curi kapereta saja pun tak apa dah. Zaman dulu pak cik, ngusur mayat tak ada orang curi. Ngusur mayat tu hak Alemania tu. Kita nak pergi lalu pak orang mandi mayat tu pun takut dah zaman dulu dia ni. Sah kau nak ngusur mayat. Di Malaysia tu 2 buting ngusur mayat curi demo. Oh, besok pak ni. Hatu takut ke dia. Moga perang habis pada hatu lagi. Apa guna kemajuan, apa guna teknologi, apa guna masyarakat maju kalau akhlaknya runtuh? Tak sah kita. Kita tak maju tak apa, tapi kita boleh duduk dengan Quran, akhlak Quran comel molek dah. Insya-Allah kita faham molek benda ni bahawa kerajaan itu di tangan Allah Taala dan atas Allah Taala itu maha berkuasa di atas segala sesuatu. Itu perbahasan berkenaan dengan surah Al-Mulk di bawah tajuk berkat. Dan kita disuruh supaya cari ahsanu amala, supaya amal kita amal yang terbaik. Nak terbaik kena ikut orang yang paling baik. Dan orang paling baik itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hak Tuhan sebut dia terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah itu ada contoh yang paling baik. Mudah-mudahan dia berkati Allah sekadar tutup malam ni. InsyaAllah kita berjumpa di masa yang akan datang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.